Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita buka majlis kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat sekali lagi berada dalam majlis ilmu, majlis yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman syurga, insyaAllah. Saya mengambil kesempatan pada tengah hari ini untuk memetik kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta' Al-Askandari, iaitu pengharam kitab hikam. Jadi kitab hikam ni kecil ya, besarnya. Tapi dalam ni mengandungi kira-kira 264 kata-kata, himpunan kata-kata hikmah Syekh Ibn Atta'. Hikam ni dia jamak atau plural bagi perkataan singularnya hikmah. Kita selalu dengar perkataan hikmah, hikmatun, hikmah, kata-kata hikmat. Jadi bila kata-kata tu banyak, dia panggil hikam, al-hikam. Dikawal oleh seorang ulama sufi daripada Mesir, namanya iaitu Syekh Ibn Atta' Al-Askandari. Dia ni berasal dari Iskandaria. Jadi lagi ahli tasawuf, di samping Al-Quran, di samping hadis, kata-kata mutiara-mutiara ulama juga dijadikan sebagai panduan dan juga bimbingan mereka itu. Jadi kitab ni ataupun kata-kata ini dah lama, lebih kurang 300 atau 400 tahun yang silam. Jadi walaupun ianya merupakan perkataan manusia biasa, bukan Quran dan hadis, tetapi setakat ini, walaupun dia dah berumur 300 ke 400 tahun, tidak ada kita jumpa orang yang berani rad atau menyanggahi kata-kata Syekh Ibn Atta'. Dan belum ada orang yang boleh membuktikan kata-katanya itu tak betul, sama dari sudut syariatnya ataupun apa-apa juga, fakta dan sebagainya. Bahkan kita lihat kitab ni banyak yang mensyarahkan dia. Banyak yang syarah yang ni. Kalau ulama-ulama dulu memang banyaklah. Di antaranya yang terkenal Syekh Ibn Ubad yang mensyarahkan kitab hikam. Jadi kalau kita mengaji pondok, inilah antara kitab yang dibaca di pondok, Syarah Ibn Hikam oleh Syekh Ibn Ubad. Ulama terkini, ulama haraki gerakan Islam yang kemudian ni, di antara yang telah mensyarahkan kitab hikam Syekh Ibn Atta' ni, yang terkenal antaranya Said Hawa daripada Syria, dan paling terkini disyarah oleh Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang terkenal juga, tapi telah terbunuh dalam satu serangan rejim Syria baru-baru ni, lebih kurang 5-6 bulan lalu, di mana beliau ketika berkuliah di sebuah masjid, kemudian masjid itu dibom dan beliau syahid. Said Ramadan Al-Buti yang terkenal dengan kitabnya Fiqhus Sirah. Itu tuan sekalian, saya nak petik 1-2 perkataan beliau ini, mungkin boleh menimbulkan satu rangsangan untuk kita minat untuk mendalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni melengkapkan ilmu usuluddin, tauhid, dan melengkapkan pula ilmu fiqh. Kata ulama, tasawuf ini dia mengheningkan usul, dia mentahqiqkan usul, dan dia mengheningkan fiqh. Supaya fiqh kita lagi cantik, amalan kita lagi cantik, supaya tidak ada unsur-unsur syirik khafi seperti riya, ujub, takabur dan sebagainya, maka kita perlu mendekati mana kata ilmu tasawuf. Begitu juga dalam kita mengaji ilmu usuluddin, supaya tahqiq, supaya pegangan kita tu tidak bergoncang, lagi kuat, maka juga perlu kita mana kata mempelajari ilmu tasawuf. Dia melengkapkan usuluddin dan melengkapkan fiqh, insya-Allah. Saya ambil satu kataan dia, iaitu daripada kata-katanya yang ke-76. Ini dalam bahasa Arab ni dia kata macam ni. Dia kata, al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil i'tirar. Maksud lebih kurang, duka cita, sedih hati
Atas makna kata meninggalkan taat. Luput taat, dia susah hati. Aku lama tak sembahyang. Dia susah hati, dia duka cita. Tetapi disertakan dengan tidak bangkit untuk mengerjakan taat. Susah hati, awak lah nak jadi apa lah aku ni. Tak sembahyang-sembahyang lagi. Tapi susah hati itu tidak disertai dengan bangkit buat ibadat. Susah hati saja. Kan? Dia kata min alamatil ightirar, ini di antara tanda-tanda orang yang tertipu. Urut tertipu. Itu satu. Satu lagi saya nak sebut di sini insya-Allah untuk kita bersama insya-Allah. Yang ini sambil kata-katanya yang ke-78. Ada kaitan dengan yang mula-mula tadi. Ar-raja'u. Dia kata ma qaranahu amalun. Dia kata wa illa wa wa umniyah. Ar-raja' ni haram. Dia kata ma qaranahu amalun, tapi tidak disertakan dengan amalan. Harap sesuatu tapi tak buat apa-apa, tak bertindak. Wa illa, tidaklah ia itu melainkan fa huwa umniyah, itu angan-angan. Dia bukan harap tapi angan-angan. Jadi insya-Allah kita cuba fahami dua nasihat Syekh Ibn Atta ni dalam masa kurang dalam 40 minit lah insya-Allah, mudah-mudahan. Dia sahabat yang rahmati sekalian, al-huznu, duka cita. Duka cita ni biasanya tuan-tuan, yang boleh seorang tu susah hati duka cita kerana luput sesuatu yang berharga bagi diri dia. Contoh banjir. Duka cita lah banjir. Saya jumpa satu orang tu, dia cerita kat saya. Dia kata dia jual tanah di Kelantan, jual tanah 30,000. Dah tukar nama semua, siap duit pun dah dapat. Tiba-tiba main banjir. Banjir tu datang dengan begitu mengejut sekali. Dalam keadaan dia sibuk-sibuk nak menyelamatkan diri, terlupa duit yang 30,000. Duit tu hilang, dah banjir bawa. Pergi mana orang nak tahu. Duka cita lah. Pasal apa duka cita? Kerana hilang satu benda yang berharga daripada diri dia. Ataupun dia duka cita, dia susah hati, dia memikirkan apa benda yang akan berlaku terhadap diri dia akan datang. Satu orang buat salah, dan polis dah panggil dia, siasat dia, hadap dia ke mahkamah, situ dia duka cita. Dia susah hati kerana mikir apa yang akan kena agak aku. Duka cita dia tak mari, melainkan ada benda yang makna kata, yang dia timbang, dia takut menimpa akan diri dia. Itu biasalah macam tu. Berkaitan kita ni, kalau kita betul-betul berkeyakinan dengan janji-janji Allah. Dalam Al-Quran banyak sangatlah janji Allah. Orang yang beriman ini tempatnya, orang yang maksiat ini tempatnya, orang kufur ini tempatnya. Kalau kita ada satu keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap perkhabaran Allah dan Rasul, dan kita yakin kita akan pergi menemui Allah, dan kita yakin dengan seksa dan nikmat kubur, dan kita yakin sungguh-sungguh dengan hari akhirat, apabila kita luput taat atau kita buat maksiat, kita mesti duka cita. Yang tak duka cita ni orang tak yakin dia, orang tak ada iman dia. Pahaman komunis yang mereka meyakini dunia lah tempat segala-galanya. Mati habis jadi tanah. Orang macam ni tak ada duka cita. Tapi bagi mereka yang menyedari, menginsafi ada hari kemudian, yaumul akhirah, kalau dia luput taat atau dia buat maksiat, dia memang akan berlaku duka cita. Biasalah duka cita. Dan perkara ni dia boleh berlaku begini. Yang pertama, orang yang buat maksiat ni, dia susah hati dengan maksiat ini apabila dia merasai maksiat itu satu benda yang jijik dan kotor. Kalau dia tak rasa maksiat itu jijik, kotor, dia tidak akan menyesal, dia tidak akan susah hati. Bahkan kadang-kadang dia berbangga pula dengan perbuatannya itu. Lalu saya sebut dalam ceramah-ceramah saya kata kita, wama kita buat jahat dengan isteri orang. Kita berzina, bawa isteri orang ke sana kemari, saya kata. Sebab saya begini, bila saya, mana kata, selalunya ada orang telefon saya. Dia telefon, orang Pulau Pinang kata, Ustaz, dengar kata, Ustaz malam ni, Ustaz nak ceramah Bukit Jambui. Betul Ustaz? Memang nak pergi pun, ni dalam perjalanan ni. Alah Ustaz, Ustaz baca tak sahabat hari ni? Saya tak ada nak baca, saya kata, awak. Hari ni punya cerita Ustaz Ziri, nyarap lah ada.
Ustaz tahu tak? Mereka 2 orang ni kena tangkap pergi mahkamah, Ustaz. Sudah duduk satu hotel satu malam tu. Tuan Ustaz tahu ini yang laki-laki cucu pun ada lah, Ustaz. Dia kata. Yang perempuan ni bini orang, Ustaz. Dia kata. Apa nak jadi dunia saya pun tak tahu, Ustaz. Ustaz malam ni, Ustaz bubuh sikit, dia kata. Dia suruh saya. Ada orang jenis macam tu. Dia memang, seorang dia saya ciam. Orangnya saya tak tahu siapa. Saya nak pergi ceramah Pulau Pinang ni, dia tahu jadual saya, dia akan telefon saya. Banyak kes-kes yang dia telefon saya tu berkaitan makna kata apa jahat, kerja-kerja jahat antara orang lelaki dengan perempuan yang masing-masing dah ada suami, orang yang masing-masing ada isteri. Saya kata kita buat jahat dengan bini orang. Kalau orang buat jahat dengan isteri kita rasa macam mana? Kita buat naya anak orang. Kalau orang buat naya anak kita rasa macam mana? Kita fikir baik-baik. Bila ada fikiran yang sehat, yang elok, ini akan membangkit satu bentuk penyesalan, bimbang, takut. Dipanggil dalam istilah ulama tasawuf, dia panggil taqarrub. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi orang yang bermuraqabah dengan Allah ni, yang bertaqarrub dengan Allah, dia sentiasa merasai Allah melihat dia, mendengar perkataan dia, mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Ini membimbang dan menakutkan dia. Itu yang pertama. Kalau ada makna satu perasaan, makna kata maksiat ni jijik, kotor, insya-Allah akan membangkitkan dia, menyesal dan dia takut. Dan akan susuli dengan ibadat, ubah diri dia daripada tak elok kepada elok. Yang kedua, ini saya petik pada kata-kata Imam Ghazali. Orang ni dia kata dia faham dan dia yakin betapa azabnya azab Allah Ta'ala besok di akhirat. Azab yang menimpa diri dia akibat daripada melakukan maksiat. Ini janji-janji Allah. Cukup banyak dalam Quran mana azab yang disediakan. Hingga Allah sebut Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, inilah makna kata azabnya amat pedih. Azabnya amat pedih. Azabul harik. Azabul harik ni azabnya cukup pedih dan cukup menyakitkan. Dan kita rasa, kita tahu betul-betul, makna kata yakin sungguh-sungguh dengan azab Allah Ta'ala ini membangkitkan kita jauh daripada maksiat. Yang ketiga, cuba kita fikir tentang maknanya kita, lemahnya kita dalam menghadapi azab-azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ghazali kata kalau kita kena gigit dengan semut api, itu pun dah tak tahan. Kalau kita kena, dia kata, penampak polis, penendang polis, kita ditangkap di soal siasat, dia pukulnya kita, dia sepaknya kita, tu pun kita tak tahan. Macam mana kita nak menghadapi sepak terajang malaikat dalam kubur? Kita jatuh, terseliuh tangan kita sikit, aduh punya sakit, Tuhan yang tahu. Bagaimana pula himpitan kubur? Nabi ketika menceritakan himpitan kubur, Nabi tunjuk jari macam tu, dihimpitnya kita, tulang kita tu meletup-letup. Macam mana kita nak hadapi? Bila kita fikir dengan sentiasa, kita ulang, maka membangkitkan semangat kita untuk buat perubahan terhadap diri kita. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, kata Syekh Ibn Atta' ni, al-huznu, perasaan duka cita tu datang kepada kita. Duka cita ni sebenarnya tuan-tuan, ini merupakan hidayah daripada Allah, sentuhan daripada Allah Ta'ala. Makna kata yang datang ke dalam hati kita, yang disebut tuan-tuan sekalian oleh Al-Imam Ghazali, dia sebut sebagai qatratun samawiyah, qatir yang bangsa langit, yang datang terus daripada Allah, dituangkan ke dalam hati hamba yang disayang, dia dikasih, hingga hamba ini menuntut untuk berubah dalam kehidupan dia. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Firman Allah Al-Quran, apakah tidak mereka-mereka yang kami lapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Tuhan bagi nur, dada dia lapang, bercahaya, hingga nampak jalan, nampak lorong untuk mengerjakan taat. Sebelum ni dia tak nampak jalan pergi masjid. Ada orang tak nampak jalan pergi masjid, dia tak tahu pintu mana nak masuk. Dia boleh tuan-tuan panjat gunung Everest, dia boleh panjat gunung Kinabalu, dia boleh macam-macam dia boleh buat. Dia boleh jogging pagi-pagi, tapi dia nak pergi masjid tak larat tuan. Dia tak ada kemampuan nak pergi ke masjid.
Dia boleh baca surah abad, muka depan dan muka belakang. Nak baca Quran semuka pun tak boleh lah tuan-tuan. Sebab dia tak dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hidayah dan namanya taufik, yang memberikan kita kekuatan untuk beramal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, datang perasaan duka cita. Duka cita, bimbang dan takut. Jadi kalau kita setakat bimbang saja, takut saja, susah hati saja, dia sebut sini al-haznu ala fuqdan ta'at. Tetapi dia tidak makna kata diikuti dengan mengerjakan taat. Duk bimbang, takut begitu saja. Tapi makna kata tak diikuti, tak di follow up dengan mengerjakan taat. Maka kata Imam Ghazali, ma'a adamil nuhud ilaiha, dan tak disertakan dengan bangkit bekerja untuk membetulkan diri dan juga keadaan. Maka ini semua dia kata sebagai min alamatin, ini di antara makna kata merupakan alamat-alamat al-i'tirad, orang tertipu daya. Tipu, kena tipu tuan-tuan. Dia suka hati je. Dia rasa dengan susah hati tu memadai dan mencukupi. Sebenarnya dia tak cukup. Dia mesti ikuti dengan membangkit mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena faham juga, duk atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian, misi kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah. Itu tugas utama kita. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, sama ada tubuh badan kita, rezeki, harta benda, duit ringgit, semua ni kita mesti gunakan untuk ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu apabila ada sikit kesedaran yang Allah anugerahkan kepada kita, mestilah kita gunakan. Mana kata insaf dan sedar, serta kita bangkit, kita bekerja untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak taat macam mana pada Allah? Kena ada ilmu. Setiap taat yang kita kerjakan itu, yang pertama sekali, ibarat kita bina bangunan. Apa-apa bangunan kita bina, dia mesti didirikan atas tapak yang kukuh. Buatlah bangunan apa pun. Saya di masjid saya tu, kita nak buat tangki air. Tangki tu besar, 2 tangki. Saya tanya tukang, saya kata macam ni punya tangki, saya kata macam mana kekuatan dia? Dia pun kira, ada kira dia banyak. Dia kira berapa besi dia, saiz besi dia, tapak dia macam mana. Alhamdulillah, dah 15 tahun dah, tak ada nampak tiang-tiang yang retak. Mana binaan tu memang kukuh, tapak dia memang kuat. Begitulah ibaratnya makna kata apa satu binaan yang kita bina, dia bergantung makna kata kepada kekuatan foundation dia. Inna di'amatal baiti asasuhu. Kata Nabi sesungguhnya, makna kata sesungguhnya tapak ataupun makna kata kekuatan kuatnya satu binaan itu bergantung kepada tapak dia. Wa di'amatal din matadinul ma'rifatullah ta'ala. Begitu juga kekuatan agama kita ni sebenarnya dia bergantung kepada ma'rifatullah. Sejauh mana kekuatan keimanan kita. Jadi bila kita yakin sungguh-sungguh azabnya neraka, ini membawakan kita jauh daripada maksiat. Yakin sungguh-sungguh dengan syurga Allah yang melimpah ruah, membangkitkan semangat untuk mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, satu lagi. Nasihat Syekh Ibn Atta yang saya rasa cukup, makna kata cukup elok kita gunakan ataupun kita ambil iktibar. Ar-raja'u, dia kata ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Dia kata ar-raja'u, raja' ni artinya harap, bukan raja' pasmur tu. Raja' ni harap. Kita boleh jumpa dalam Al-Quran, Tuhan sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ada harap, raja, faman kana yarju, siapa yang mengharapkan liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan dia, falyamal amalan salihan, naklah dia mengerjakan amalan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dengan dalam mengerjakan amal soleh tu dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi rojak ni artinya bila seorang tu mengharap sesuatu, dia mesti fal ya'mal amalan. Dia mesti bekerja. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia, kita nak jadi makna kata seorang makna kata yang maju di bidang perniagaan. Dia tak boleh aku harap aku nak buka satu perniagaan. Hang nak berniaga apa? Aku nak berniaga kedai runcit sebagai contoh. Dia bukan boleh duduk melengung gitu je. Kalau setakat dia nak jadi makna kata seorang usahawan yang berjaya, peniaga berjaya, tapi dia tak follow, dia tak ikut dengan gerak kerja, itu bukan rojak tu, itu omnia. Omnia tu artinya angan-angan. Di setiap cita-cita ataupun harapan mesti diikuti dengan gerak kerja. Ada kawan saya, dia buka kedai runcit, apa panggil tukar apa tau. Dia pergi kursus, dia kata kursus macam mana dia kata nak susun barang. Rupanya susun barang pun ada cara. Kalau tuan-tuan pergi kedai runcit yang teratur elok tu, mana beras buah depan, beras dia buah belakang. Yang buah depan cikelat, pistol, mainan budak-budak, tu buah depan. Yang benda-benda yang mesti nak beli, duduk belakang. Beras ke garam semua duduk belakang. Yang depan-depan ni makna kata benda-benda yang ada alternatif. Pistol ke pedang ke, yang tu duduk depan. Kita tarikkan budak-budak. Kemudian dia kata dia belajar macam mana nak melayan pelanggan. Dia kata, kita ni ustaz, dia kata kita ada makna kata pelanggan itu makna kata yang paling penting bagi kita dalam berniaga. Kena layan dia. Kadang-kadang ustaz habis masa 5 minit duk layan pelanggan, lalas dia tak beli. Dia tawak kita ni. Ni macam ni barang 50 dah lah. Tak boleh cik, 60 je. 50 ni memang tak boleh dia kata. Alah. Tak apalah, cik nak ambil 55. No, dia nak 50 orang. Lalas kita bagi dia 50. Tak apalah, 50 lah. Tu pun saya untung RM1 ya. Tetapi dia tak jadi ambil pula. Hati perut kita diberengkam tu tak. Dia nak 50, aku bagi 50. Aku habis masa dah 5 minit. Tinggal pelanggan lain duduk layan dia. Tentu tak jadi beli. Hati di Tuhan dia tak marah. Tapi mulut dia senyum itu. Orang macam tu, rupanya ada dia punya cerita tu. Mengurus kewangan macam mana, barang cek macam mana, berapa barang yang dah habis, barang apa yang kita nak tambah. Usaha sampai begitu. Itu baru namakan rojak. Sebagai contoh, kita kata sebagai seorang petani. Petani ni tuan-tuan sekalian, dia tanam padi. Dia mengharapkan padi dia menjadi. Kenapa dia harap sangat padi menjadi? Inilah sumber satu-satunya sumber keuangan dia. Kalau padi dia tak menjadi, padi dia rosak, habis. Anak dia nak sekolah lah, apa-apa perbelanjaan dia, lauk dia, ikan dia. Makna kata dia berharap yang tu satu-satulah sumber pendapatan dia. Bila dia mengharapkan padi dia menjadi, tuan-tuan, dia kena bersusah sungguh, susah payah sungguh. Pilih benih yang elok, traktor tanah elok, dah tanam, kemudian baja. Kemudian bila padi dah tumbuh pula, tuan-tuan sekalian, tumbuh rumput-rumput rampai ni, sambar-sambar apa, dia racun pula. Tengah padi dah keluar isi, tak kering pula, hujan tak turun pula. Berjaga malam dia pam air pada sungai. Jaga enjin, jaga makna pam air, jaga mesin pam tu. Takut minyak habis. Tuan-tuan. Dah tu main pula, burung lah pula, itulah ini. Dia menghadapi dengan kesungguhan. Maka barulah dia kata, aku dah curahkan seluruh kemampuan yang ada pada aku. Harap-harap padi menjadi. Tuan-tuan kena makna kata, tuan-tuan sekalian, bila dia curah sungguh kesungguhan dia, baru dia kata, mudah-mudahan, harap-harap padi menjadi. Itu baru raja. Seorang pelajar, belajar sungguh-sungguh, teliti soalan peperiksaan, dia jawab dengan sebaik mungkin. Pak dia tanya, macam mana mat periksa ni? InsyaAllah pak, harap-harap lulus. Kalau dia pun tak mengaji, jawab pun tak tahu, pak dia tanya, macam mana mat? Tak tahulah pak oi. Dia pun tak berani nak kata harap-harap lulus. Itu makna raja. Tetapi kata Syekh Ibn Atta' di sini, dia kata ar-raja'u, dia kata ma kharanahu amalun. Dia sebut dia raja, tetapi dia tak sertakan dengan amalan.
Dia tak buat kerja bersungguh-sungguh. Maka rojak ni dia kata wa illa, tidaklah makna dia namakan rojak, melainkan orang nama dia itu dia kata fahuwa umniyah, itu namanya angan-angan. Kalau kita ada cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi nak berjaya, sama ada urusan dunia ataupun akhirat, tapi tak disertakan dengan amalan, orang tak panggil dia tu, tak panggil dia rojak, tapi orang panggil dia umniyah. Mana umniyah tu angan-angan. Angan-angan mak jenin, dia kata. Mak jenin panjat pokok nyok, duduk atas pokok tu dia duduk angan-angan. Kalau aku jual nyok ni, lepas aku jual nyok kelapa ni, aku makna kata aku nak beli anak ayam. Lepas ayam aku dah besar apa semua, aku nak jual ayam, aku nak beli kambing. Lepas aku jual kambing, aku nak beli lembu. Lepas tu lembu aku akan banyak, aku jadi orang kaya, aku nak minang anak raja. Tu dia pagi dia cerita. Lama-lama terlena jatuh tu ke pokok. Itu nama angan-angan. Saya tuan-tuan sekalian, saya duduk tengok dalam kita buat kerja ni, alhamdulillah. Kalau kita buat kerja sungguh-sungguh, insya-Allah. Saya tuan-tuan sekalian, saya pergi ambil mi. Pergi ambil mi makna kata di apa nama, di Pulau Pinang. Saya makan mi dia sedap. Dia panggil mi sanggui. Saya mi sanggui ni tuan-tuan saya cukup berkenan. Tapi sukar nak cari orang Islam buat. Ada seorang pengusaha dia buat di Pulau Pinang. Dia buat mi sanggui. Saya selalu beli mi sanggui dia. Saya tengok macam, saya tanya dia buat macam mana. Tengok tempat jemur dia macam mana. Saya teringin ada sikit keinginan lah. Saya nak buat, nak jadi mana kata pengusaha macam dia. Itu alhamdulillah tuan-tuan. Mula-mula saya buat mi kuning dia. Buat mi kuning dulu. Saya jumpa dia lagi, saya tanya dia lagi. Akhirnya sekarang ni alhamdulillah dengan izin Allah, bukan saya lah yang buat, isteri saya dan muslimat pondok lah. Alhamdulillah kita dapat berjaya mengeluarkan mi sanggui. Bila kita rasa dia lebih kurang, standardnya lebih kurang sama. Itu tak pergi kursus tu, kalau pergi kursus banyak lagi dapat tu. Jadi makna kata kita ada sikit usaha, niat yang baik, insya-Allah datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya ingat lagi masa dulu tu saya ada minta derma kat tuan-tuan bagi derma, kita beli satu steamer. Dan saya guna steamer tu untuk kita steam mi. Rupa-rupanya mi ni kalau kita rebus dia kembang. Lepas tu kalau kita jemur dia tak cantik. Tapi kalau kita steam dia memang cantik. Dalam masa 1 hari masuk 2 hari mi itu boleh kering. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, sikit usaha dan sikit kesungguhan dalam apa urusan sekalipun. Saya bela kambing ada dalam 40 ekor. Cadang cukup tahun, kita nak keluar zakat lah. Belum cukup nisab, belum cukup haul lagi. Raya puasa hari tu ni tuan-tuan, kambing saya, mereka semua budak-budak balik cuti. Saya pun tak sempat kambing, nak tengok kambing lagi, nak tengok mak mentua lagi, gitu gini. Lama-lama tuan-tuan, kambing saya tak balik. Sebulan tak balik tuan-tuan. Kambing, dia pergi makan angin mana saya pun tak tahu. Sebulan tak balik tuan-tuan. Lepas sebulan dia balik, tapi 20 ekor dia balik. Dia balik tu tuan-tuan, dia masuk ikut pintu elok dia tu. Lepas tu dia naik betul-betul reban tu tinggi. Dia naik elok pun. Dia pergi duduk betul-betul tempat yang duduk selalu. Berimpun situ elok pun. Dia usrah situ. Kambing ni pun. Jadi kambing saya yang 20 ekor lagi tak tahu pergi mana. Yang 20 balik semua ada rantai. Ada rantai. Dia berpur ribbon merah kat leher dia. Siapa punya kerja saya pun tak tahu. Susah hatilah juga 20 ekor kambing ni. Dia paling kurang tuan-tuan ada 10,000 dia punya nilai dia. Tak balik. Susah hatilah juga, tapi nak macam mana? Tak ada rezeki kita. 2-3 hari lepas tuan-tuan, yang kata tu yang saya duk fikir ni kerja Allah. Ada seorang hamba Allah telefon saya pada selama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya berhajat nak import biri-biri ke Ustaz. Biri-biri berapa ekor? Adalah 18 ekor dia kata. Saya bila ada orang nak bagi, saya pulun lah. Saya tak ada nak bawa storm. Tak boleh Ustaz. Ustaz kena bawa lori dia tak. Usaha-usaha lori semua dapat. Saya pergilah semalam pergi ambil. Masa makan-makan dengan pak dia, dia kata saya ni Ustaz dah tak mampu dah. Dia kata nak bela kambing ni. Jadi saya cari mana-mana pondok yang nak kambing saya ni. Saya nak bagi percuma yang datang. Lepas tu satu pondok dekat dengan sini, dia kata dia tak boleh ambil sebab dia tak ada tempat, dia tak ada kawasan dan sebagainya. Takdirnya Allah, dia kata seminggu lepas ada Jabatan Haiwan Taiping datang.
Dia memang datang 3 bulan sekali, duk injek lah kambing-kambing tu. Dia tanya di batas haiwan tu, ada tak cik dengar orang-orang pondok-pondok yang nak kambing? Ustaz Siddiq kata, Ustaz Siddiq yang kawan ni pun, dia ni jawatan haiwan kambing ni apa Taipei ni, dia selalu pergi reban saya. Dia pergi cucuk lah, cek tengok kambing sakit ke apa-apa. Ustaz Siddiq tu bagi reban dia besar, dia kata. Dia pun ada kawasan untuk kambing-kambing nak makan apa semua. Tu yang telefon saya tu. Rupanya rezeki ni tuan-tuan, makna kata rezeki kita, kita tak cari dia, dia cari kita. Bila benda-benda macam ni berlaku tuan-tuan, saya lagi bertambah yakin dengan kerja-kerja buat saya. Saya memula tuan-tuan sekalian masa 2 tahun lepas, saya nak buka kelas pengajian pondok. Dengan satu azam, kalau boleh sebelum Allah jemput saya, kitab-kitab yang saya mengaji di pondok, saya letak dah kitab-kitab saya mengaji dulu ni. Saya nak ajak bagi habis, biar ada orang boleh mewariskan kitab-kitab saya yang saya mengaji ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya pun mulalah dengan satu tekad nak bagi pengajian percuma, tempat tinggal yang percuma, pengajian percuma, api air pun percuma. Alhamdulillah setahun berlalu tuan-tuan, dengan izin Allah SWT berjalan lancar. Muslimin ada, muslimat ada, orang tua-tua ada, yang paling banyak anak-anak muda sekitar umur 20-an. Ramai mari. Sekarang ni pun saya ingat dah dekat hampir 100 orang. Mereka pula dengan rela hati bantu saya, tolong saya. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila dah sampai cukup setahun kelas tu berjalan, kita berjaya mengkhatamkan 6 buah kitab. Pertama kitab Matan Mubarahin, kitab Tauhid. Nipis yang kitab tu, kita baca 3 kali khatam. Usul Tauhid pun dah khatam. Faridatul Faraid khatam. Kita berjaya mengkhatamkan kitab Bidayatul Talibin, kitab tasawuf berkaitan dengan akidah pun dah habis. Kemudian kita berjaya mengkhatamkan tuan-tuan sekalian, iaitu kitab Hidayatul Subyan. Subyan ni dia ada usuluddin, ada fiqh. Yang paling akhir kita khatam tuan-tuan sekalian, kitab Durun Nafis, ilmu hakikat berkaitan ilmu kesufian. Sepanjang Ramadan kita baca habis. InsyaAllah yang duk datang ni sehari 2 lagi kita akan khatam kitab Qurtul Rahasia dan Hidayatus Salikin. Kita ganti kitab lain. Sempena setahun tuan-tuan, ulang tahun pondok, saya tanam satu lagi azam. Azam saya nak bagi beras dan ikan percuma kepada pelajar pondok. Alhamdulillah dengan izin Allah, tak lama lepas tu tuan, ada satu orang jumpa saya. Lebih kurang 2 minggu ya. Ustaz, nak tanya sikit ustaz ni. Ya, saya ni ustaz tak puasa, dia kata, sejak muda tak pernah puasa. Ni baru nak mula puasa. Boleh tak ustaz kira dekat saya berapa fidyah saya kena bayar? Saya kata fidyah juga, tapi puasa kena qada. Tak puasa saya qada dah. Tapi dia kata dia tinggal berapa puluh tahun tak tahu. Berapa puluh bulan, setahun dia dah qada habis. Cuma belum bayar qada, belum bayar fidyah lagi. Ambilkan kita kira dengan duit kira-kira 11,500 dia kena bayar. 11,500. Dia kata, Ustaz malam esok majak mana? Saya bagi tahu tempat ni. Esok dia main cari saya Ustaz. Dia bagi cash 11,500. Tuan-tuan bayar 11,500, berapa banyak beras aku boleh beli. Beli beras tapi tak belilah semua. Beli 1,000, habis beli pula, habis bagi ke orang pondok. Artinya dengan izin Allah, tuan-tuan, pertolongan Allah, boleh bagi beras cuma. Mainlah siapa mengaji pondok, kita bagi beras. Habis habang. Saya letak beras dalam bilik saya tu, dekat masjid tu. Siapa anak-anak ambil untuk makan. Takdir Allah pula tuan-tuan. Datang seorang budak mengaji. Dia minat bela keli. Ustaz, saya ni minat bela keli dah Ustaz. Bela ikan tu, tapi ikan keli. Cantik dia kata. Buat kolam apa semua elok-elok. Pergi beli anak keli, dia bela keli. Sekali masuk 3,000, 5,000 anak keli. Bila keli besar-besar Ustaz, pakai mat tangkap, masing-masing tangkap makan keli. Jadi tak pula menyusahkan sangat kita pun. Maksud saya, bila benda-benda macam ni tuan-tuan kita buat, sikit usaha, sikit keazaman, menambahkan lagi keyakinan saya, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan angan-angan kita jadikan dia sebagai hemah cita-cita atau rojak harap. Bukan makna harap tu, kehendak tu tanpa kita iringi dengan gerak kerja. Doa cantik, Allahumma hayyana bi hayatil ulama. Minta hidup nak jadi macam ulama. Mengaji balok. Doa bagus, amin. Ni teruklah. Doa nak jadi ulama, mengaji tak, mana boleh. Saya pun dah tahu Ustaz, saya tengok, saya baca, saya tak tahu apa satu dia tak. Tak boleh lah kita doa, kita kena makna kata faham apa kita minta.
Lepas tu kita susuli dengan gerak kerja, usaha bersungguh-sungguh, insya-Allah. Wa mautana bi mauti syuhada. Doa nak mati syahid, berjuang dah langsung. Mana boleh? Orang tua kata yang bukan yang bulat tu datang bergolek, pipih datang melayak. Kita kena kerja, kita kena usaha. Kalau makna kata cita-cita tu ada, azam tinggi, tapi tak diikuti makna kata dengan kesungguhan, itu bukan dia. Ada seorang engineer tu, dia duduk di Putrajaya. Budak yang saya ingat umur dia dalam sekitar 27, 28 macam tu lah. Dia mai jumpa saya, dia kata saya nak mengaji Ustaz. Mula-mula saya buka pondok dulu, kelas pengajian pondok. Saya kata pada mana? Dia kata daripada Putrajaya. Lepas tu saya kata kat dia, lah ni mengaji ke kerja? Saya kerja dia. Saya kata kerja apa? Dia kata dia dulu mengaji dekat Universiti Poly, Unimed. Lepas tu ditawarkan kerja. Dia sebagai seorang engineer lah. Lepas tu saya kata mai sini, cuti ke apa? Tak, saya letak jawatan dah Ustaz. Saya nak mengaji pondok. Biar betul dia kata. Halau Ustaz, itu kerja bila-bila boleh cari. Mengaji ni payah Ustaz. Kita mengaji dulu, esok kita kerja dia tak. Dia di antara tuan-tuan sekalian yang bersungguh-sungguh. Saya tengok dalam waktu menuntut ilmu, siap dengan rakam, dengan nota dia, dengan apa dia. Lepas tu dia selalu bertanya, sekarang ni tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, kalau saya makna kata tak boleh mengajar satu tempat, saya hantar dia ganti saya. Dalam masa setahun setengah ya. Dia boleh makna kata, makna boleh lah, sikit-sikit tika boleh lah, alhamdulillah. Terbaru ni saya tak boleh pergi Sungai Petani, saya hantar dia. Banyak komen-komen daripada SMS yang sampai kepada kita. Alhamdulillah Ustaz, dia kata, anak murid Ustaz tu ceramah, betul-betul baca Ustaz. Anak murid aku kan ceramah lagi orang lain kan. Macam aku lah. Berkat kesungguhan. Alah ni saya tengok dia sungguh-sungguh menghafal Quran. Dan kadang-kadang dia juga jadi imam. Banyak dia saya tengok dia kata tanya dia banyak mana dah habis. Alhamdulillah Ustaz, Al-Baqarah dah selesai. Dia boleh dah hafal surah Al-Baqarah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada satu harapan, cita-cita di sudut apa, termasuk bidang keagamaan. Maknanya kalau kita ikuti dengan kesungguhan, gerak kerja, tak mustahil tuan-tuan. Banyak orang tak percaya. Saya kata saya ni bukan ada asas pendidikan agama. Saya mengaji sekolah biasa aja sampai STPM. Saya mengaji ambil STPM dekat Yayasan Nanda dekat Kampung Baru. Masa tu saya kerja tuan-tuan seksyen 17 Petaling Jaya. Store kerajaan lah. Dulu kat Jam Malaysia dia ada mak ubat dan store. Sebelum diswastakan. Saya kerja situ. Kemudian masa saya berada di situ tuan-tuan, saya masuk kelas pengajian di waktu malam di Kampung Baru untuk ambil STPM. Dekat-dekat nak periksa, saya kena transfer pergi Al-Ustaz. Lepas periksa tuan-tuan, saya mula berjenak dengan pondok. Pergi mengaji, lepas pejabat saya pergi mengaji di pondok. Lama tuan-tuan sekalian, keputusan saya tuan-tuan sekalian, keluar STPM. Saya dapat full cert. Dan saya boleh masuk universiti dalam bidang pengajian fakulti ekonomi. Masa itulah tuan-tuan saya dah mula seronok dengan pengajian pondok ni. Istikharah, akhirnya saya ambil keputusan. Saya pilih pondok. Sebab saya mengaji akademik dia dah lama dah saya fikir. Mengaji agama ni saya kurang. Akhirnya saya mengaji pondok. Mengaji di pondok tuan, alhamdulillah Tuhan buka sedikit kepada mata hati kita untuk mempelajari agama. SB Special Branch pernah soal siasat saya. Dia tak percaya saya tak mengaji. Saya mengaji akademik. Dia kata saya mengaji sekolah Arab. Tak ada saya kata saya mengaji sekolah ni. Sekolah biasa aja saya kata. Sebab itu kalau tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan tengok ramai juga di antara penceramah-penceramah yang terkenal yang mengajar di Masjid Surau, kadang-kadang bukan berlatar belakangkan pengajian agama. Mereka berlatar belakang pengajian biasa. Tapi dengan izin Allah, berkat kesungguhan mereka itu, maka Allah Ta'ala mana kita mengurniakan kepada mereka mana kemampuan dan kebolehan insya-Allah. Dan tuan-tuan pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ada sikit kesungguhan dan cita-cita dan keinginan yang tinggi insya-Allah. Sebab itu Syekh Ibn Atta' dia sebut lagi kitab ni, dia kata ar-raja'u ma kharanahu amalu. Kita mengharapkan sesuatu tetapi kita tak sertakan dengan amalan, gerak kerja, kesungguhan, kerja buat. Wa illa fa huwa umniyah, melainkan dia kata ini bukan raja, bukan cita-cita, tapi lebih berbentuk angan-angan kosong. Sebab itu kita jangan berangan-angan, kita sungguh. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia melihat keinginan kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan buka jalan, kami akan tunjuk jalan.
Dalam hadis qudsi Allah kata, kamu datang pada aku dengan sejengkal, aku datang satu star. Kamu datang berjalan, aku datang berlari. Artinya Allah mengikut kehendak kita. Kalau kita nak baik, maka Allah akan bantu dan Allah akan tolong kita, insya-Allah. Jadi dengan pertolongan Allah Ta'ala, tuan-tuan, saya rasa seronok buat kerja ni. Murid-murid, Masya Allah, punya taat kat kita, punya sayang kat kita. Rupanya bila kita tak ambil iuran kat dia, dia tengok kita susah payah, kita buat produk, semua kita buat, banyak kita buat sendiri. Kita buat mi sendiri. Yang muslimin kita bagi belah itik. Yang muslimat, dia buat telur masin, dia buat buah hulu. Kita buat telur masin sendiri, buat buah hulu sendiri. Banyak buat produk kita buat sendiri, kita atur, kita belah kami ada orang. Tapi kita bukan kata kita bagi belah saja, kita bagi imbuhan sikitlah. Bayar sikitlah kat dia gaji secara rendah-rendah lah. Dan dia melihat rupanya keikhlasan kita, kesungguhan kita. Saya balik tuan-tuan sampai malam tadi, sampai pukul 3 pagi. Daripada mana kita mengajak pada polis, 3 pagi saya sampai. Kemudian tuan-tuan sekalian, pagi tu kita buat kuliah subuh. Pagi subuh, sebelum kita subuh pukul 6, pukul 5.30 kita bangun dah. Kita pergi ketuk pintu-pintu semua, gerak semua supaya bangun. Mana kata untuk sembahyang subuh. Kita sembahyang subuh, kita buat kuliah subuh. Kalau hari biasa ni tak jauh, kita buat kuliah duha. Lepas zuhur kita pergi. Mereka sendiri tuan-tuan menawarkan jadi pemandu. Mereka gili-gili, orang ni bawa. Dia tolong jual barang-barang jualan kita. Rupanya bila kita ikhlas, kita jujur, tunjukkan kesungguhan, Allah buka hati mereka itu. Tak payah suruh-suruh. Mereka sendiri jaga kambing, mereka sendiri jaga ayam, mereka sendiri bagi makan. Jadi bergerak kita punya ni. Dan saya sentiasa menekankan keikhlasan dalam kita buat kerja. Kita cari redha Allah, insya-Allah saya kata. Sekarang ni tuan-tuan nampaknya bagi ramai dan sebagainya. Kadang-kadang saya sedih juga, susah hati juga. Ada kadang-kadang orang bawa anak, bawa isteri, mai duduk di pondok 2-3 malam, terpaksa berpisah lah. Yang isteri dia duduk pondok muslimat dengan anak-anak kecil dia. Yang suami ini duduklah dengan pondok muslimin. Jadi saya timbul satu idea tuan-tuan sekalian, kita nak buat macam mana homestay lah. Dalam tu kita nak buatkan bilik, bubuhlah katil sebiji, kan bilik air dia, kemudian ada tempat masak-masak dia. Dan main duduk 2-3 hari, insya-Allah. Bangunan dah ada tuan-tuan. Tapi malam ni tuan-tuan sekalian, saya hari tu cuti raya puasa, dia pun main curi wiring, dia pun curi wayar. Habis bangunan 2 tingkat tu tak ada wayar tuan. Tinggal kipas, bot dia ada, wayar dia tak ada. Wayar habis tak ada. 2 tingkat bangunan tu habis wayar-wayar, dia pencuri, dia penjual. Ni penagih dadah punya kerja ni. Maka terpaksa kita wiring balik lah. Panggil kontraktor, kata macam mana ni. Dia tengok-tengok, dia kata ustaz tak kurang, dia kata 10,000 lah. Kita nak wiring balik atas bawah. Dan sekarang ni tuan-tuan, saya makna kata mengajak semua, kita minta lah sikit derma pada mana kata tempat kita mengaji itu, kita pasang balik wiring. InsyaAllah kalau makna kata kita hidupkan semua. Dan kalau ada tuan-tuan pun kalau mari mai bawa keluarga nak duduk 2-3 hari, nak merasai suasana pondok, bolehlah kita. Tak ada lah aircon, tak ada lah kipas, ada lah. Kita tak kenakan sebarang bayaran. Kita bukan kita nak berniaga, nak bagi mana seronok. Kemudian tu kalau ada siapa-siapa pencen ke, kita ada buat rumah itu untuk rumah kelamin. Tapi oleh kerana keperluan mendesak untuk mana kata yang bujang-bujang ni, kita halalkan kepada menyiapkan yang bujang-bujang. Ada juga yang kelamin mari, saya kata boleh kita ada